Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan membuat ulang kaji matematik tingkatan 2 bab 1, iaitu berkaitan dengan pola dan rujukan. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama diberi 3, 11, 19, 27, P43Q. Suatu susunan nombor mengikut pola tertentu. Nyatakan nilai P tambah Q. Okey, macam mana kamu nak buat adalah kamu kena cari dulu apakah pola 3 pergi kepada 11, 11 pergi kepada 19, 19 pergi kepada 27 supaya kamu dapat nilai P. Okey, kalau kamu kira nak tahu dia adalah ni susunan dia semakin bertambah. Okey, jadi semakin menaik ke susunan menaik. Okay, bila susunan menaik, dia ada dua je kemungkinan, sama ada dia adalah tambah ataupun dia adalah darab. Okey, dia satu lagi boleh kamu katakan sebagai kuasa 2 atau 3. Okey, tapi kalau kamu tengok dekat sini, dia naik dia terlampau sikit. So, jadi ini tak mungkin berlaku dan darab juga tak mungkin berlaku. Okey, yang ni pun tak mungkin berlaku sebab dia perubahan dia sikit sahaja. Jadi, kamu tahu ini adalah tambah. So, jadi macam mana nak cari? Macam mana nak buat adalah kamu boleh tolakkan nilai yang kedua. Okey, tolakkan 11 ni dengan 3. So, apa jadi? 11 tolak 3, kamu akan dapat nilai dia adalah 8. So, jadi maksudnya 3 tambah 8 akan dapat 11. So, 11 tambah 8 akan dapat 19. 19 tambah dengan 8 akan dapat 19 tambah 8. Okey. 19 tambah 8 akan dapat 27. So, net 27 tambah 8. So, 27 tambah 8 kamu akan dapat nilai dia adalah 35. So, jadi P bersama dengan 35. So, next 35 tambah 8 kamu akan dapat 43. So, next 43 tambah 8 kamu akan dapat Q bersamaan dengan 51. Okey, soalan minta P tambah Q. So, tambahkanlah 35 tambah 51, kamu akan dapat 86. Okey, so jadi jawapan dia adalah D dekat sini. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Data menunjukkan suatu susunan nombor yang mengikut pola tertentu. Okey, kalau nak ikutkan ini, nombor semakin lama semakin kurang. Okey, jadi dia merupakan susunan menurun. Okey, bila susunan menurun, sama ada kamu boleh kata tolak ataupun bahagi ataupun satu lagi adalah punca kuasa. Okey, sebab punca kuasa pun nilai dia makin lama makin menurun. Okey, so apakah pola bersusunan kat atas? Adakah nombor kuasa 3 sempurna? Okey, kuasa 3 nombor semakin menaik. So, jadi ini adalah salah. So, nombor kuasa 2 sempurna. Okey, ini pun menaik. Jadi, ini adalah salah. Okey, kita try guna kalkulator. Cari nombor punca kuasa 3 sempurna. Okey. Kalau punca kuasa 3, tekan je kalkulator. Kamu akan cari punca kuasa 3. Next 729. Okey, tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapan sebagai 27. Okey, yang seterusnya punca kuasa 3 512. Okey, tekan kalkulator. Yang ni kamu akan dapat salah. Yang ni kamu akan dapat bukan 27, yang ni kamu akan dapat 9. Okey, ni kamu akan dapat 9. 512 kamu akan dapat 8. Punca kuasa 3 yang ketiga 343 kamu akan dapat 7. So, nampak tak pola kat sini ada 9, 8. Okey, jadi sini mungkin boleh. Okey, kita try pula dengan punca kuasa 2 sempurna. Okey, punca kuasa 2 sempurna 729. So, kamu akan dapat nilai dia adalah 27. Punca kuasa 2 512, kamu akan dapat jawapan 22.6274 bla bla bla. Okay, jadi ini ada pola tak kat sini? Okay, tak ada sebab ini perpuluhan dia dah banyak. So, jadi ini tak boleh. So, jadi sini adalah salah. So, jadi jawapan dia adalah C, nombor punca kuasa 3 sempurna. Okay, pergi kepada soalan nombor 3. Diberi suatu susunan nombor mengikut pola N tambah 11.
Okey, bila pola N tambah 11, maksudnya dia semakin lama semakin menaik. So, antara yang berikut yang manakah tidak benar? So, maksudnya susunan yang menaik. 12, 13, 14, 16 menaik. 27, 28, 29, 30 menaik. Yang ni, okey, sorry. Negatif 7, negatif 8, nilai negatif 10 menurun. So, ni tak betul. Negatif 1, negatif 20, negatif 19, negatif 19 pun menaik. So, jadi ada yang mana salah? So, jadi ini jawapan yang salah. So, jawapan dia adalah B. Okey, soalan nombor 4. Sebutan ketujuh bagi suatu nombor 7, 19, 31, 43 ialah, okey, nak cari sebutan ketujuh. Sebutan ketujuh atau kita katakan T7. Berapa? Okey, so kita kena tahu apakah pola dia. 31, 43. Okey, tengok nombor semakin menaik, naik dia tak banyak, so jadi maksudnya dia tambah. Okey, tambah dengan berapa? So, kalau kamu tengok 19 tolak 7, kamu akan dapat dia adalah tambah dengan 12. So, jadi 19 tambah 12, kamu akan dapat 31. 31 tambah 12, kamu akan dapat 43. So, jadi 7 ni mewakili sebutan pertama 7, sebutan kedua adalah 19. Sebutan ketiga adalah 31. Sebutan keempat adalah 43. So, sebutan kelima buat apa? 43 tambah dengan 12. Okay, jadi sebutan kelima adalah 55. Sebutan keenam adalah, so, tambah 12. 55 tambah 12, 7. 67. So, next, sebutan ketujuh adalah 67 tambah dengan 12. So, kamu akan dapat 79. Jadi, sebutan ketujuh, 79, jawapan dia adalah C jawab. Okey, soalan seterusnya. Beza sebutan ketiga dan kelima bagi susunan 189, 166, 0, 120, 097 ialah, beza ni maksudnya kamu kena tolak. Okey, tolakkan sebutan ketiga, T3 dan T5. Okey, first, cari dulu apakah T3 dan T5. So, T1 adalah 189, T2 adalah 166, T3 tak tahu, T4 adalah 120, T5 adalah 90, T5 tak tahu juga. Okey, so T5 tak tahu. So, tengok sini, apakah pola dia? Nombor semakin lama semakin berkurang. So, jadi 189 tolakkan dengan 166, kamu akan dapat negatif 23. Jadi, tolakkanlah 166 tolak 23, kamu akan dapat jawapan dia adalah 143. So, jadi T3 adalah 143. So, next, 143 tolak dengan negatif 23, kamu akan dapat 120. So, 120 kamu tolakkan dengan negatif, tolakkan dengan 23, kamu akan dapat nilai dia adalah 97. So, dia minta beza. So, tolakkan T3 dan T5. So, T3 tolak T5 bersamaan dengan 143 tolak dengan 97. So, jawapan yang kamu dapat adalah 46. So, jadi jawapan dia adalah bola. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan ke-6, jumlah bagi 5 sebutan pertama bagi susunan nombor 7, 14, 21. 7, 14, 21. Okey, ini tambah sebanyak berapa? Nombor semakin naik, maksudnya tambah dengan 7. 7, 7, 14. 14 tambah 7, kamu akan dapat 21. So, next, tambah 7 lagi, kamu akan dapat 28. So, jadi 28 tambah 7, kamu akan dapat 35. Dia nak jumlah bagi 5 sebutan pertama. So, tambahkan kesemuanya. So, jadi kamu tekan je kalkulator. 7 tambah 14 tambah 21 tambah 28 tambah 35. Kamu akan dapat jawapan dia adalah 105. So, jadi jawapan dia adalah D, donkey. Okey, soalan sekarang ke-7. Susunan urutan yang manakah merupakan nombor Fibonacci? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan nombor Fibonacci? Nombor Fibonacci.
Okey, nombor Fibonacci ada kalau contoh. Saya letak sifar, saya letak 1. 2 nombor depan kamu kena tambah. So, baru kamu akan dapat nombor yang ketiga iaitu 1. So, 1 tambah 1 dapat 2. Next, 1 tambah 2 dapat 3. Next, 2 tambah 3 dapat 5. Next, 3 tambah 5 dapat 8. Next, 5 tambah 8 akan dapat 13. So, next, 13 tambah 8 akan dapat 21. Next, 13 tambah 21 kamu akan dapat 34 dan seterusnya. Okey, so kamu tengok kat sini. So, nak yang mana kan nombor Fibonacci? Okey. 4, 6 tak tahu. So, tambahkan dapat 10. Betul. 6 tambah 10 akan dapat 16. Betul. 16 tambah 10 dapat 26. Betul. 26 campur 16 kamu akan dapat 42. Betul. Okey, ini di-consider betul. Okay, kita check yang lain. 5 tambah 10, 15. Betul. 10 tambah 15, 20. Salah. So, jadi yang ni bukan. So, 110. Okey, ni nombor semakin berkurang pun bukan. Okey, ini. 1 tambah 8, 27. Salah. So, jadi ni pun bukan. Jadi, jawapan dia adalah A. Okey, soalan yang ke-8. Okey, ini adalah segitiga Pascal. Okey, macam mana pula maksud segitiga Pascal? Tadi nombor Fibonacci. Segitiga Pascal, dia akan daripada bawah ke atas, yang mana kamu kena tambah untuk dapatkan yang nilai atas dia. So, 1 tambah 3 dapat 4. Ini tak tahu berapa, dapat 4. Okey. Apa nombor tambah 1 dapat 4. So, kamu akan dapat Z sama dengan 3. So, jadi, kamu dah tahu Z bersamaan dengan 3. Ataupun jalan kerja dia 4 tolak 1 dapat 3. So, sini nak dapatkan Y, kena tambah. So, jadi, Y bersamaan dengan 3 tambah 3, kamu akan dapat 3 tambah 3, kamu akan dapat 6. So, jadi Y adalah 6. So, nak dapatkan atas ni, so 4 tambah 6, 10. 4 tambah 6, 10. Betul. So, 6 tambah 4, 10. So, jadi X bersamaan dengan 10. Okay, soalan tanya, cari beza. Beza ni adalah kamu kena tolak. Cari beza nilai X tambah Y dan X tolak Y. So, jadi X tambah Y bersamaan dengan X adalah 10 tambah 6. Y sama dengan 16. So, next, X tolak dengan Z. X adalah 10. Tolak dengan Z adalah 3. So, jadi jawapan dia adalah 7. So, jadi dia nak beza, tolakkan. So, tolakkan 16 tolak 7, kamu akan dapat 9. So, jadi jawapan dia adalah C. Okey, soalan yang seterusnya. So, diberi sifar 2 dalam kurungan N kuasa 3, N sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. So, jadi maksudnya adalah dia nak kamu cari T4 dan T6. So, T1, okay, N sama dengan sifar. Sebab N dia start dengan sifar. So, N sama dengan sifar. T1 bersamaan dengan 2 sifar kuasa 3, iaitu sifar. So, N yang pertama iaitu T2. Jadi, 2 dalam kurungan 1 kuasa 3. 1 kuasa 3 akan dapat 1. 1 tidak 2 dapat 2. So, N sama dengan yang kedua adalah sebutan yang ketiga. Jadi, 2 dalam kurungan 2 kuasa 3. So, 2 kuasa 3, 8. 8 dengan 2 kamu akan dapat 16. So, next, N yang ketiga, N sama dengan 3, sebutan yang keempat. So, ini yang kamu nak cari, sebutan yang keempat. Okey, sebutan yang keempat, 2 dalam kurungan 3 kuasa 3, kamu akan dapat 54. Jadi, mana yang T4, 54? Sini je kan? Jadi, jawapan dia B. Nak check pun boleh. N sama dengan 4, T5. So, N sama dengan 5, T6. So, buat je lah. 2 dalam kurungan 5 kuasa 3, kamu akan dapat 250. So, sama seperti di atas. Okey, next, soalan yang terakhir. Berdasarkan susunan Fibonacci 23, 18P, 59Q, 159, 259. Cari nilai P dan Q. Kena Fibonacci kasi tambah kan. So, nak dapatkan P adalah 23 tambah 18. So, kamu akan dapat jawapan dia adalah 41. So, ni adalah 41. So, nak dapatkan Q adalah 41 tambah dengan 59. 41 tambah 59. So, kamu akan dapat jawapan dia adalah 10.
100. So, jadi jawapan dia P41, Q100. So, jadi jawapan dia adalah A. So, itu saja untuk ulang kaji. Harap kamu boleh cuba buat dan buat semula tanpa melihat saya punya video. Dan harapnya kamu berjaya lah untuk dapatkan semua jawapan dengan betul.